Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentangan kajian tindakan tahun 2022, saya Muhammad Nizam bin Zulkifli dari Sekolah Kebangsaan Batu Talam, Raub Pahang. Tajuk kajian saya pada kali ini menguasai topik mikroorganisma dalam kalangan pelajar tahun 6 dengan menggunakan kaedah jari jemari zam JJZ. Pengenalan. Sains adalah salah satu ilmu yang sangat penting selaras dengan falsafah pendidikan sains kebangsaan, iaitu memupuk budaya sains dan teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya, tahan serta menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi sumber Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Bidang sains di sekolah rendah adalah sangat penting bagi memupuk minat terhadap pembelajaran sains yang luas berkaitan kehidupan, alam sekitar, bahan dan teknologi. Ia juga membantu pelajar menjadi lebih kreatif dan berketerampilan dalam memahami bagaimana suatu itu berfungsi dengan menjadi lebih maju dalam pelbagai bidang, terutama bidang sains. Pengalaman lepas, saya melihat murid kurang fokus semasa pengajaran dan pembelajaran tanpa bahan bantu mengajar. Topik ini menyukarkan murid memahami kerana ia adalah salah satu topik baru dalam subjek sains. Murid kurang fokus respon apabila bertanya soalan. Isu kajian saya pada kali ini adalah murid tidak dapat menguasai tajuk mikroorganisma. Objektif kajian saya adalah menambah baik amalan pengajaran sains dalam topik mikroorganisma dengan menggunakan kaedah JJZ. Soalan kajian, bagaimana saya menambah baik amalan pengajaran sains dalam topik mikroorganisma dengan menggunakan kaedah JJZ. Fokus sasaran saya pada kali ini ialah untuk menambah baik amalan PDPC dengan mengajar murid tahun 6 menguasai topik mikroorganisma. Sasaran kajian saya ialah pada kali ini 5 orang murid 6 bestari. Di sini kaedah kajian yang saya jalankan, saya menggunakan reka bentuk kajian tindakan Cook-Levin 1946 di mana satu kitaran kajian yang dijalankan iaitu memerhati, merefleks, merancang dan bertindak. Di sini juga saya menggunakan 3 pemerhatian, ujian dan semakan dokumen semasa kajian dijalankan. Pemerhatian dalam sesi PDPC, saya melihat murid kurang respon semasa sesi PDP dan murid bila kita bertanya soalan dia tidak dapat menjawab berkaitan dengan topik mikroorganisma. Dan ujian yang dijalankan saya lihat murid tidak dapat menjawab sepenuhnya, lambat menjawab dan tidak tepat. Murid juga kurang fokus semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Di sini kita lihat markah yang rendah selepas semasa sesi PDP dijalankan sebelum menggunakan alat bantu mengajar. Pemerhatian ujian 1 dijalankan, saya lihat murid ujian ini dijalankan adalah menguji kefahaman topik mikroorganisma. 5 orang murid menjawab soalan ujian 1. Markah yang diperuntukkan adalah 10 markah berdasarkan soalan jenis subjektif. Kita lihat di sini, murid mengambil masa yang lama untuk menjawab setiap soalan yang diberikan. Skor yang rendah, kita lihat di sini, murid A, B 1 markah daripada 10 markah. Murid C 3 markah, murid D 5 markah dan murid E hanya mendapat 3 markah per 10. Di sini membuktikan bahawa murid kurang menguasai topik mikroorganisma. Apa itu JJZ? Di sinilah saya dapat berfikir untuk menghasilkan satu inovasi alat bantu bahan bantu mengajar untuk membantu murid menguasai topik mikroorganisma. Di sinilah timbul idea iaitu saya mencipta satu bahan bantu mengajar yang diberi nama JJZ iaitu jari jemari zam. Di sinilah kita lihat alat bahan bantu mengajar saya ini mempunyai pelbagai warna, ada maklumat dan info sains di atas JJZ ini dan mudah digunakan menarik minat pelajar dengan pelbagai warna yang disediakan. Ini penggunaan BBM JJZ di dalam sesi PDP. Murid yang pertama, murid membaca dan memahami maklumat berkaitan topik yang ada di atas bahan bantu mengajar JJZ. JJZ ini juga menarik perhatian murid dengan pelbagai warna yang diberikan, tulisan yang agak besar dan mudah dibaca. Penggunaan dia, selepas murid menggunakan bahan bantu mengajar, murid menjawab soalan menggunakan bahan bantu mengajar JJZ. Di sini murid ujian dijalankan dan data direkod. Murid lebih yakin menggunakan JJZ, pantas menjawab dan murid seronok menjawab
ujian yang dijalankan. Okey, di sini video 1 di mana sesi soal jawab dijalankan berkaitan topik mikroorganisma. Okey, Loman, sebutkan 5 jenis mikroorganisma. 1 bakteria, 2 virus, 3 alga, 4 fungi, 5 protozoa. Okey, Loman, sebutkan 1 contoh bakteria. Salmonella, Okey, sebutkan 1 contoh fungi. yeast, Okey, seterusnya sebutkan proses hidup mikroorganisma. Okey, good, Loman, good, terbaik. Okey, video 2 di mana sesi soal jawab dijalankan tanpa menggunakan BBM. Setelah murid menggunakan BBM, dia faham, dia tahu, seterusnya kita soal jawab dengan murid tersebut. Okey, Akif, sebutkan 5 jenis mikroorganisma. 1 bakteria, 2 virus, 3 alga, 4 fungi, 5 protozoa. Okey, sebutkan 1 contoh bakteria. 1 salmonella, Okey, seterusnya berikan proses hidup, contoh proses hidup mikroorganisma. 1 bertumbuh, 2 bergerak, 3 bernafas. Okey, semua betul, bagus, terbaik, good. Okey. Okey, di sinilah kita lihat penggunaan jari jemari zam berjaya setelah murid menggunakannya. Okey, ujian kedua dijalankan setelah murid menggunakan jari jemari zam dalam sesi PDP. Hasil dapatan mendapati semua murid kelima-lima mendapat markah penuh 10/10. Kita lihat semua murid mendapat skor yang tinggi, jawapan tepat, dan inilah membuktikan bahawa jari jemari zam berjaya membantu pelajar menguasai topik mikroorganisma. Okey, ini antara perbandingan ujian pra dan post. Kita lihat ujian pra yang pertama di atas itu 1/10 ujian pra sebelum menggunakan bahan bantu mengajar, dan ujian kedua mendapat markah penuh 10/10 setelah menggunakan jari jemari zam. Di sini kita membuktikan jari jemari zam berjaya membantu murid menguasai topik mikroorganisma. Okey, ini peperiksaan keputusan ujian 1 dan ujian 2. Kita lihat di sini murid pertama skor ujian 1, murid mendapat 1 markah saja daripada 10. Selepas menggunakan jari jemari zam, murid mendapat 10 markah. Begitulah peningkatan skor sebanyak 9 markah. Murid 2 mendapat 9 markah peningkatan skor, murid 3 7 markah, murid 4 5 markah dan murid 5 7 markah. Ini membuktikan bahawa jari jemari zam berjaya membantu murid menguasai topik mikroorganisma. Okey, ini perbandingan skor ujian 1 dan ujian 2 berdasarkan graf. Kita lihat mana merah itu adalah berdasarkan ujian 1, murid belum menggunakan jari jemari zam, dan graf biru ujian 2, murid sudah menggunakan jari jemari zam. Dan di sini kita lihat perbandingan skor yang tinggi antara ujian 1 dan ujian 2, membuktikan murid berjaya menggunakan jari jemari zam dengan berkesan dan cemerlang. Okey, refleksi intervensi, terdapat perubahan positif daripada segi amalan pengajaran guru dan amalan pembelajaran di mana semua murid berjaya menguasai topik mikroorganisma. Proses pembelajaran menjadi lebih mudah dan menyeronokkan. Ini menunjukkan bahan bantu mengajar jari jemari zam berjaya membantu murid memahami dan menguasai dengan cemerlang dalam topik ini. Okey, kesimpulan kajian saya pada kali ini, markah murid meningkat lebih tinggi. Guru gembira kerana murid mudah memahami topik mikroorganisma dengan bahan bantu mengajar jari jemari zam, menambah baik amalan pengajaran sains. Okey, ini sedikit lampiran gambar murid menggunakan jari jemari zam, bahan bantu mengajar, soalan kajian dan juga video yang dijalankan direkod semasa PDP. Okey, rujukan yang digunakan semasa kajian saya antaranya menggunakan buku, jurnal, skala penghargaan kepada Pejabat Pendidikan Daerah Raub, fasilitator kajian tindakan tahun ini, Guru Besar SK Batu Talam, guru-guru dan murid-murid SK Batu Talam. Sekian, terima kasih.